bagaimana menarik perhatian pelanggan tu dengan apa yang dia tak perlukan. Kadang bila kita pergi shopping mall ataupun mana-mana, kita tahu apa yang kita nak beli, tapi bila kita tengok iklan, kita tengok kedai tu, kita tengok kedai ni, kita rasa macam tiba-tiba nak tu pula, tiba-tiba nak ni pula. So that's very important things yang kita kena ada benda tu. So macam jangan jangan tertumpu pada apa yang mereka perlukan, tapi tumpu juga apa yang mereka tak perlukan. So ada beberapa teori yang saya rasa kita perlu ada dalam checklist kita untuk bagaimana kita nak menarik daripada soalan tadi, menarik perhatian pelanggan. Satu is apa yang anda cuba jualkan kepada saya. So pertanyaan tu sering ditanya oleh consumer lah, apa yang anda cuba untuk jual kepada saya. As an innovator, you selalu kena fikir apa benda yang orang akan take attention benda tu, walaupun benda tu tak diperlukan. So nombor dua, berapa harganya. So harga ni memang sesuatu benda yang penting lah. Kalau benda tu murah, selalunya orang akan beli, kan? That's normal. Even macam saya sendiri, saya tengok harga nombor satu. Certain product ataupun certain service, dia lebih kepada apa unik dia. That's why USP dan ESP sangat penting. Kadang-kadang bila saya rasa emotion yang disampaikan ataupun unik yang disampaikan memang ngam dengan saya punya jiwa ataupun ngam dengan saya punya keperluan, harga tu adalah nombor dua. Saya boleh cakap harga sangat penting dan harga boleh dikaburi dengan mempunyai USP dan ESP yang baik. Trust adalah sangat penting di dalam perniagaan ataupun di dalam sesuatu ideologi untuk consumer ataupun audience percaya kepada sesuatu filosofi ataupun sesuatu produk adalah trust. So bagaimana kita nak dapatkan trust dengan mempunyai proses yang betul. So di dalam ilmu branding ataupun dalam ilmu advertising sendiri, kita perlu kena ada awareness. So trust bukan sesuatu yang mudah. Trust memerlukan sesuatu proses. Trust memerlukan sesuatu risiko. For example, macam untuk kita percaya seseorang itu pun, untuk kita percaya manusia seseorang itu pun, kita perlukan masa untuk percaya dia, kan? Adakah dia ni jujur ataupun adakah dia tidak bercakap bohong. Itu semua adalah fundamental untuk kita dapatkan fasa trust kepada semua benda. So tak mestinya benda tu cantik tetapi benda tu bagus. So review yang selepas digunakan tu pun adalah satu proses. Apa konten yang saya dapat selepas saya menggunakan produk ini ataupun saya belikan sesuatu servis ini. So bila pelanggan menyoalkan perkara ini, ia adalah end game lah pada saya. Dia adalah end game yang akhirnya membuktikan adakah kita menjalani proses yang betul atau tidak betul. So sebab itu USP dan ESP adalah sangat penting dan dia adalah satu faktor penting di dalam proses tersebut. For example, sesuatu produk kecantikan, kan? Okay, dia yang bagus ataupun dia ada satu production team yang bagus sebab dia ada duit, kan? Dia invest benda yang besar dan dia menghasilkan satu produk yang orang tengok, wah ni consumer akan judge dari segi result yang dia orang dapat. So daripada judgement tu, result tu ataupun review tu menunjukkan syarikat tu ataupun produk tu menjalani proses yang betul atau tidak. Termasuk dalam proses dia panjang lah, proses panjang. Tapi USP dan ESP ni adalah antara satu proses yang penting. So kalau
dia faham USP, dia faham ASP, dia faham the flow apa semua, then insyaAllah dia punya produk, dia punya review, dia punya experience pun consumer akan puas hati. Whatever project yang kita buat perlulah mempunyai proses yang betul, kan? For example macam kat universiti ataupun dia design student, proses dia adalah untuk buat research, kan? Buat research, buat eksperimen, buat survey, and then dia akan consult dengan lecturer, dia akan consult dengan whatever professional apa semua untuk dia dapatkan apa yang dia nak perlu buat. And then bila end product tu, bila orang access dia punya project ataupun access dia punya produk, and then orang akan dapat rasa dia punya emotion, dia punya unique because of dia menjalani proses yang betul. So that's the conclusion. Iklan ubat gigi ataupun produk ubat gigi, which is Sensodyne for example. So USP nombor satu yang dia gunakan adalah oleh dentist. Bila dia cakap digunakan oleh dentist adalah golongan profesional dari segi pergigian, kan? So bila dia digunakan daripada profesional, so of course yang consumer akan ada unsur trust kat situ, kan? For example macam Sensodyne, consumer yang gunakan adalah golongan yang macam profesional ataupun golongan yang suka membaca. So that's target market yang dia probably inginkan. That's why dia menggunakan USP ni. Dari segi ASP yang Sensodyne gunakan, seperti dia menggunakan tagline ataupun dia menggunakan satu line seperti fresh breath ataupun sensitive teeth. Dia memahami apa masalah. Diorang menjalankan research yang mendalam ataupun data yang mendalam. That's why advertising dengan big data adalah sangat penting. So dia bercakap tentang problem. Apa the most problem manusia di dalam dunia ni berkenaan dengan gigi, for example. So itu bila kita dengar tu pun kita macam, oh that's my problem, that's my family problem, ataupun that's my kids punya problem. So dia membuatkan kita fikir, okay, this is I have to try this. Okay, nombor dua, itu dari segi produk. Dari segi teknologi punya industri, saya lebih suka memberi satu contoh, iaitu kamera Nikon. Dia menggunakan USP yang sangat menarik, iaitu good functions, easy use dan high quality photos. Kenapa good function? Because of good functions, dia memberi gambaran kepada pengguna ataupun consumer yang function itu mempunyai satu kualiti yang high standard, high professional, walaupun siapa pun menggunakannya. So nombor dua, easy use. Kalau macam layman ataupun masyarakat, diorang tak suka complicated punya function ataupun complicated punya proses. Diorang suka snap, settle. And then bila mereka melihat result, then mereka rasakan yang, oh, aku boleh jadi profesional. That's why USP adalah sangat penting, bukan dari segi teori saja, tapi dari segi psikologi. Dan saya suka highlightkan ASP untuk Nikon. Dia menggunakan tagline ataupun lines, pictures of important moments in your life and family places. So this kind of tagline, this kind of lines adalah benda yang manusia inginkan, kan? Masyarakat inginkan. Masyarakat perlukan quality of time. Masyarakat inginkan quality bersama keluarga. Nikon menggunakan that's human touch ataupun human psychology untuk menarik minat keseluruhan. That's very nice pada saya.
okey, apa yang kita boleh dapat dari USP dan ESP apabila kita tahu apa itu USP dan ESP itu sendiri dalam sesuatu produk, dalam sesuatu organisasi ataupun di dalam sesuatu servis yang ingin kita sampaikan. Dan seterusnya kita boleh mencipta visual, kita boleh mencipta design, kita boleh menggambarkan sesuatu produk ataupun design sesuatu produk ataupun whatever, visual atau video ke apa whatnot, sesuatu produk dengan sangat berkesan yang perlu digunakan untuk mempromosikan sesuatu servis ataupun produk itu sendiri. Maka selepas proses-proses yang saya masukkan tadi, teori yang saya cakapkan tadi ataupun metodologi yang saya cakap tadi, maka terhasillah iklan yang tepat kepada pelanggan. There's no right atau wrong about USP dan ESP ni, tapi satu organisasi tu perlu buat, wajib buat. Kalau tak, dia akan merugikan dari banyak faktor, masa, duit dan tenaga. This fundamental perlu ada pada saya, perlu ada pada kesemua generasi baru kita. Terima kasih.